Salam Malaysia Madani, dan tentunya kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV. Dan sudah pastilah seperti selalunya juga, hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita ada dua tetamu yang sudah pun menemani saya di studio ruang bicara ini. Tapi sebelum saya memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah pilihan raya 6 negeri berkempen secara bermaruah. Ini sesuatu yang cukup menarik sebenarnya. Dan bila kita bercakap tentang berkempen, mungkin parti-parti politik juga sudah pun mula merasakan tekanan pilihan raya negeri ini. Dan untuk berkempen saja mungkin hanya tinggal lebih kurang 10 hari saja lagi. Dan sudah pastilah kita boleh melihat proses berkempen yang mungkin lebih menarik, lebih agresif. Jadi inilah yang menjadi topik perbincangan dalam program Ruang Bicara hari ini. Baiklah. Saya perkenalkan dulu dua tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Kita ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman yang merupakan Fellow Penyelidik Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Jadi Doktor, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Wow, hebat hari ini Doktor. Alhamdulillah. Cuba bantu sikit lah. Tak apa, kita ada ubat. Kita ada ubat. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sarah Chinnasamy, iaitu penganalisis politik dan media sosial di Universiti Teknologi Mara ataupun UiTM. Jadi Prof, apa khabar? Sihat, Tuan Syakawi, apa khabar? Baik. Selama ni kita hanya berhubung melalui Zoom online. Baru hari ini kita dapat bersemuka. Okey. Tapi tadi saya tunggu-tunggu lama jugalah Prof touch up. Okey, macam saya katakan, ini merupakan topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan ianya akan menjadi lebih menarik sekiranya anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini mungkin juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasalah kami sediakan kepada anda, iaitu di 0326040155 dan satu lagi talian iaitu di 0326940155. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah dengan Dr. Muhammad Azwan berkaitan dengan, ialah kita nak bercakap tentang kempen yang sedang berlangsung sekarang ini sempena dengan pilihan raya negeri di 6 negeri yang terlibat. Dan hari ini, setakat ini tidak adalah insiden serius yang berlaku, tetapi dah ada laporan-laporan polis yang dibuat tentang parti-parti politik yang merosakkan poster parti-parti lawan dan sebagainya. Tapi itu mungkin kita anggap sesuatu yang mungkin biasa berlaku sebelum ini pun. Tapi daripada pemerhatian Dr. Muhammad sendiri, bagaimana Doktor melihat tentang proses berkempen yang telah pun berjalan setakat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bernama, khususnya rancangan Ruang Bicara, Tuan Syarkawi, atas jemputan ini. Soalan tersebut saya rasa cukup menggambarkan tentang apa yang sedang berlaku pada hari ini. Tentang kempen, sejak kita tahu penamaan calon pada 29 Julai yang lepas, menampakkan semangat di antara parti-parti politik dan juga kita lihat penyokong-penyokong juga bersemangat. Betul. Dan kita lihat pelbagai pempengaruh juga turut mengambil bahagian. Di sini kita lihat consciousness, kesedaran politik itu ada. Kita sering berkata, kita sering melihatlah ramai penganalisis politik kata dalam tempoh berlakunya politik yang tidak menentu sejak tahun 2019 itu, rakyat sudah fatigue, sudah letih. Tapi di sini kita nampaknya ada satu keyakinan daripada rakyat sendiri, adanya consciousness tentang politik, kesedaran politik itu. Datangnya daripada mana? Di sini pentingnya kerangka untuk kita menilai bagaimana boleh adanya kesedaran ini. Dua perkara saya nampak di sini. Yang pertama ialah populisme, populis. Yang keduanya ialah masyarakat itu dalam keadaan berisiko. Populis ni kita tahulah populariti pemimpin-pemimpin politik, ahli-ahli politik, dan kita lihat
populisme ni bukannya berlaku di saat pandemik COVID-19, sebenarnya sudah berlaku lewat lagi sebelum itu lagi. Dan kita tahulah, kalau kita tahu tokoh-tokoh populis ini banyak menggunakan isu-isu yang sensitif, seperti kaum, agama, dan kalau kita lihatlah isu yang kita lihat 3R itulah kan, sudah dipakai. Dan apa yang lebih menariknya di sini dalam tempoh pandemik COVID-19 itu, fatigue politik itu berlaku, dan keadaan itu masyarakat berada dalam keadaan risiko, adanya krisis kesihatan, adanya krisis ekonomi. Di situlah munculnya tokoh-tokoh populis yang mana muncul di saat rakyat berhadapan dengan kesulitan. Rakyat berhadapan dengan kesulitan ekonominya, makan tak cukup, bendera putih, kos sara hidup. Di situ munculnya tokoh-tokoh ini akhirnya menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang boleh menambat hati rakyat. Sebab itu berlakunya runtuh kerajaan ketika itu 2-3 kali kita lihat. Itu antara kerangka yang kita perlu lihat. Okey. Kita akan sambung lagi ni nanti Dr. Muhammad, tapi saya nak petik daripada apa yang doktor sebutlah. Doktor menyentuh tentang 3R dan perkara ini telah pun kemukakan ataupun diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri, begitu juga dengan SPR, supaya parti-parti politik yang berkempen ini jangan sesekali menyentuh tentang 3R ini, iaitu tentang bangsa, agama dan juga institusi raja-raja. Tetapi dengan peraturan yang sebegini, apakah Prof Maria, Dr. Sarah Chinasamy melihat bahawa mungkin ianya sebenarnya memberi tekanan juga kepada parti-parti politik yang begitu gairah berkempen ketika ini? Tak tahulah pandangan Dr. Sarah. Sudah pastinya Tuan Syikawi, kalau kita lihat ni faktor 3R ni banyak kita telah bincangkan supaya kita tidak menyentuh perkara 3R ini, tapi nampaknya masih ada juga aduan yang dikemukakan dan perkara ni kalau kita lihat ni bukan satu perkara yang baru, tetapi sebelum ini pun sudah pun berlaku dan banyak dakwaan, banyak tekanan yang juga telah diberikan agar berhentikan untuk kita dakwa berhubung dengan 3R itu. Tapi dalam keadaan kita sedang berhadapan dengan pilihan raya negeri ini, keadaan itu menjadi lebih rumit lagi dengan wujudnya pelbagai media platform. Seperti yang doktor katakan tadi, platform media sosial ini adalah satu yang tidak boleh kita elak. Kalau kita lihat tajuk hari ini iaitu berkempen secara bermaruah. Itu lebih kepada soal pembawaan figura politik, bagaimana mereka membawa perwatakan mereka di dalam mereka berhadapan dengan tempoh berkempen ini, dan juga pada masa yang sama pemahaman literasi politik mereka terhadap perkembangan semasa. Jadi itu yang diinterpretasikan melalui platform media sosial pada hari ini, yang menjadi mesej, gambaran, visual kepada rakyat. Di situlah kita lihat kemasukan pelbagai komponen-komponen isu-isu yang berkaitan dengan aktiviti politik, termasuk juga tidak boleh dielakkan perkara 3R itu secara tidak langsung termasuk di dalam perkara berkenaan. Jadi ini adalah satu platform yang mana kita melihat itu convergence teknologi satu hal, dan satu lagi perkara adalah kematangan rakyat kita sendiri terhadap perkembangan politik yang sedang berlaku pada hari ini. Dan kalau kita lihat ini disebabkan lambakan platform-platform media sosial ni, ia telah menjadikan rakyat kita ni lebih celik kepada soal politik pada hari ini, kerana mereka dapat membuat perbandingan daripada satu platform ke satu platform dan juga kepelbagaian daripada parti-parti politik. Umpamanya, saya ingin memetik, kalau kita lihat Parti Perikatan Nasional umpamanya, mereka telah menjadi satu champion, iaitu membawakan wadah mukadimah TikTok di dalam PRU yang lepas. Jadi TikTok itu ada kesinambungan di PRN ini. Jadi kalau kita lihat di dalam PR ini sekaligus memberi tekanan kepada parti-parti politik yang lain. Hampir ke semua parti-parti politik dan calon-calon menggunakan platform TikTok untuk menyalurkan makluman. Jadi berkempen secara maruah ini, wadah-wadah inilah yang menginterpretasikan bagaimana pembawaan karakter mereka, pahaman mereka, pegangan mereka, bagaimana mereka melihat isu-isu semasa. Inilah yang dinilai
oleh pengundi-pengundi kita pada hari ini. Okey, kita difahamkan dah pun ada pemanggil sebenarnya di talian kita sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur, saya fahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syarkawi. Ya. Sihat, Syarkawi? Sehat, Alhamdulillah, Doktor. Boleh dengar suara saya, Syarkawi? Dengar, jelas sekali. Telefon rumah, biasa. Petang kepada dua ahli panel tu Ya. Ini Dr. Muzaffar Shah Melo call daripada Kuala Lumpur. Okey, so isu pilihan raya negeri lah bermaruah Ya. Saya rasa dia pasal maruah ni dia besar. Maksud dia tu very subjektif. Kita tak confinekan dia kepada 3R saja. Ya. Dia banyak isu lagi. Ya. Isu yang paling attract my attention kan Syarkawi, isu yang melibatkan rasuah ni. I think I dah call you last week. Yang ahli Parlimen Muar tu, yang berhormat Syed Saddiq tu ada raise the point, a very good point. Pasal gula-gula pilihan raya ni. Okay. Especially on the government side. Okay, macam-macam announcement yang dia buat. Okay, the issue is why now? Kenapa tak sebelum election? Or after the election? Okay. So this thing has happened not recently lah, bukan baru-baru lagi, dah banyak kali lah. Sejak zaman saya sekolah lagi Syarkawi. So terfikir juga. Okay, apa yang berhormat Syed Saddiq cakap. So macam mana tu? So bermaruah ke kalau kita buat announcement pemberian-pemberian ni masih dekat-dekat pilihan raya ni? Itu soalan dia Syarkawi. Is it okay Syarkawi? Menarik. Okey. Okey, thank you. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Tapi sebelum kita menjawab apa yang disebut oleh Dr. Muzaffar, saya juga nak sebut apa yang disebut oleh Dr. Sarah jugalah. Ini tentang kematangan rakyat kita sendiri, Dr. Muhammad tentang kefahaman rakyat ataupun bila kita cakap tentang literasi politik di kalangan rakyat ataupun pengundi-pengundi itu sendiri, sejauh mana sebenarnya benda ini berlaku? Apakah masih lagi ada kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat secara serius sebenarnya? Sebelum saya menjawab soalan Dr. Muzaffar itu, saya rasa soalan itu menarik sebenarnya. Cumanya saya jawab dulu soalan yang dikemukakan oleh Tuan Syarkawi dulu. Tentang literasi politik ini, khususnya di kalangan anak muda yang baru saja lepas umur 18 tu boleh layak untuk menterjemahkan keyakinan politik mereka dalam peti undi tersebut. Tetapi kerisauannya saya nampak ini adalah sesuatu yang sedikit memberikan satu sedikit keraguan dari sudut tahap tentang pendidikan politik itu. Kita tidak ada lagi pendidikan politik yang masih lagi formal di institusi pendidikan. Kita bercakap tentang literasi politik, tetapi anak-anak muda ni faham ke apa itu literasi politik? Konsep literasi politik. Adakah hanya melihat kepada bendera sahaja? Tidak mungkin. Adakah disebabkan hanya melihat kepada ideologi semata-mata? Dia lebih luas lagi. Dia melibatkan pengkadiran. Macam mana susunan untuk strategi menyebarkan kesedaran politik itu kepada golongan-golongan yang pelbagai generasi. Disebab itu saya agak kebingungan dan kerisauan saya juga untuk PRN kali ini juga menghadapi situasi yang sama juga, iaitu apabila platform social media itu digunakan dengan cara yang saya nampak agak sedikit canggung di situ. Itu yang perlu diperhatikanlah. Okey, ini persoalan yang dibangkitkan oleh Dr. Okey. Persoalannya berkaitan dengan Dr. Muzaffar, betul? Sebelum itu saya juga nak nanti Dr. Sarah juga memberi komen tentang apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi, Dr. Muzaffar. Jadi baik. Silakan Dr. Okey. Saya setuju dengan Dr. Muzaffar bahawa dalam soal maruah tentang conception ataupun define untuk konsep maruah itu sebenarnya besar, bukan semata-mata isu 3R. Tetapi itulah panggilan tu awal, sebenarnya itu akan dibicarakan di akhir nanti. Sebenarnya ia melibatkan maruah ni banyak, melibatkan gaji, melibatkan climate change, bencana alam itu, malapetaka itu sendiri. Kemudian dari segi inflasi, pelaburan, itu melibatkan maruah semua itu. Kalau pelabur tak datang akan menyebabkan kesan kepada trust deficit in terms of pelaburan lah, keyakinan ekonomi. Dia lebar, dia wide, very wide, sangat luas. Dan maruah ini juga membawa kepada satu perkara lagi yang sangat penting untuk dibicarakan bersama, iaitu bila sebut maruah, ia berkaitan dengan soal budiman. Bagaimana budiman ini
bila hendak menyampaikan, kita berbicara hari tentang kempen secara bermaruah. Budiman itu menunjukkan maruah itu perlu dijamin oleh ahli-ahli politik supaya tidak bukannya mengutuk, memaki, menghina, mengherdik, mencaci. Dia lebih daripada itu. Harus tumpuannya memajukan rakyat. Kita dah berhadapan dengan masalah yang begitu galau sekali. Galau itu bagaimana dengan ekonominya, dengan kesehatannya, dengan adanya masalah kesenjangan sosialnya itu. Tetapi apa yang menjadi masalah sekarang ni ialah bagaimana harus kempen ini dijadikan sebagai platform untuk memajukan minda rakyat. Fokus kepada membangunkan negara dan membangunkan nurani manusia itu sendiri. Dan menjawab soalan Dr. Muzaffar berkaitan dengan peruntukan peruntukan yang diumumkan suatu kempen. Ya, dia ada satu persepsi yang pelbagai sebenarnya. Sewaktu sebelum ini pun ada juga dilakukan sebelum ini tentang pengumuman tentang peruntukan-peruntukan tersebut. Tapi mengambil sikap untuk kita tidak meletakkan sesuatu yang boleh mendatangkan persepsi yang sedikit, boleh memastikan, menjamin dari segi kita punya tidak berlakulah kekalutan itu. Saya mengharapkan supaya ia dilihat sebagai dalam konteks yang lebih positif lah. Saya juga dalam kali yang sama nak dapatkan pandangan Dr. Sarah berkaitan dengan apa yang disebut oleh pemanggil kita. Tetapi bila kita sebut tentang pengumuman insentif yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini, yang menjadi persoalan itu ialah the timing of the announcement itu sendiri, pemberian itu sendiri, insentif yang ditawarkan, yang diberikan. Itu yang menjadi pandangan-pandangan negatif tiba-tiba timbul mengatakan ianya seolah-olah seperti rasuah politik dan sebagainya menjelangnya pilihan negeri. Tapi tak tahulah Dr. Sarah mungkin ada pandangan tersendiri. Okay, terima kasih Dr. Muzaffar. Memang soalan yang menarik. Saya melihat lebih kepada keadaan ini, iaitu krisis politik di mana percambahan pelbagai politik dan juga resurgent politik, iaitu pakatan-pakatan parti-parti politik, dan pada masa yang sama adalah keadaan Malaysia sekarang, iaitu kita sedang beransur pulih daripada post-pandemik, iaitu satu keadaan di mana soal kebajikan, soal kenaikan harga barangan dan pelbagai situasi yang sedang kita berhadapi, kesinambungan daripada post-pandemic COVID-19 ni. Jadi kita lihat di dalam satu keadaan di mana walaupun kita lihat krisis politik ini sudah berlaku dan sedang berlaku, dan sehingga hari ini satu persaingan politik itu yang terlalu amat drastik, di mana setiap parti-parti politik mengemukakan pemberian masing-masing ataupun pemberian secara one-off untuk mengatasi masalah yang telah dialami oleh dari segi kategori belia, wanita tunggal, pemandu-pemandu teksi, dan kalau kita lihat setiap sektor masyarakat kita ini telah mengalami satu keadaan yang agak rumit dan agak susah di waktu pandemik dan juga post-pandemik. Kita masih terkena dengan tempias-tempias ini yang mana kita memerlukan bantuan, insentif daripada mereka yang sedang memerintah. Jadi ini adalah satu tawaran yang diberikan, dan kalau kita lihat ia lebih kepada kesejahteraan dan juga menjaga kebajikan rakyat buat pada masa sekarang ini, yang mana kita sedang beralun dengan kenaikan harga barangan, soal kebajikan pun dipersoalkan, dan keadaan status masyarakat kita B40, M40, bagaimana keadaan kita buat pada masa ini. Jadi bagi saya melihat sesuatu pemberian, iaitu di dalam manifesto ataupun digelarkan, kalau boleh pertambahbaikkan lagi di masa hadapan, iaitu mencari satu resolusi untuk setiap isu-isu berkenaan. Contohnya kalau kita mengatakan pemberian insentif 1,000 untuk pusat asuhan kanak-kanak, daripada perkara begitu boleh kita pertambahbaikan, mungkin perbanyakkan lagi pusat asuhan kanak-kanak di tempat kerja, di mana wanita dapat meletakkan anak-anak mereka di dalam tempat bekerja, iaitu insentif kemudahan. Jadi saya merasakan mungkin di masa akan hadapan ataupun di PRU yang akan datang, di dalam kita sedang struggling untuk kita memperbaiki kehidupan harian kita, mungkin akan diberikan tawaran di masa akan
berhadapan, iaitu satu resolusi yang muktamad daripada pemberian secara one-off. Jadi mungkin Dr. Muzaffar, saya boleh mengatakan ini adalah kita punya tempo starting point. We are in the difficult moment right now and we are surviving into that, and we need this kind of incentive untuk membantu untuk kita memulakan kehidupan harian kita seperti biasa. Saya amat suka bila Dr. Sarah menggunakan istilah kita sedang beralun sebenarnya dengan pelbagai masalah, terutamanya masalah ekonomi yang sedang kita hadapi ketika ini. Tetapi sesuatu juga yang saya ingin dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad Azwan dan juga Dr. Sarah sendiri. Kita bercakap tentang dua perkara yang cukup penting di sini. Pertama ialah manifesto parti-parti yang akan bertanding, dan yang kedua ialah kempen-kempen yang dijalankan secara fizikal, syarahan, menyampaikan. Tetapi mana yang jauh lebih penting sebenarnya? Apakah manifesto dan juga kempen secara fizikal itu ada perbezaan yang mungkin boleh membawa keputusan yang berbeza dari segi kepercayaan rakyat, pengundi itu terutamanya? Tapi jangan jawab sekarang. Kerana kita akan berehat dulu buat seketika, dan kembali nanti tentunya banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Sementara itu dua talian masih kami kekalkan kepada anda. Ini isu yang cukup penting dan menarik. Panggillah kami, beri pandangan dan pendapat anda di 0326040155, 0326940155. Kita rehat dulu, kembali ke ruang bicara sebentar saja lagi. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan, iaitu pilihan raya 6 negeri berkempen secara bermaruah. Dan kita masih lagi tentunya bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Abdul Rahman dan juga Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy yang menemani saya di studio hari ini. Baik, saya difahamkan Baha dari Kuala Lumpur ada di Thailand kita sekarang ini. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sekawi. Ya, saya. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Okey, okey. Assalamualaikum dan selamat malam pada dua ahli panel kita ni. Ya. Okey, Sakawi, saya nak tanya dengan dua ahli panel ni kan. Berkenaan dengan kempen pilihan raya sekarang ni, pilihan raya negeri kan. Ya. Jadi ada calon-calon dan juga figura-figura tertentu kan menggunakan platform ceramah dan juga TikTok ataupun media sosial, tak kira lah kan, Sakawi kan, untuk mengutarakan atau untuk mendedahkan sesuatu isu, untuk meraih sokongan daripada pengundi ataupun penyokong-penyokong masing-masing. Jadi nak tanya dengan ahli panel ni, adakah situasi begini ataupun cara begini boleh mempengaruhi ataupun boleh memenangkan seseorang calon itu, ataupun secara individu ataupun secara kelompok ikut parti. Faham Sekawi ya? Okey, faham. Okey, itu saja saya nak tanya Sekawi. Okey, terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Satu lagi persoalan yang cukup menarik. Kita beri peluanglah kepada Dr. Sarah untuk menjawab apa yang dipersoalkan oleh Baha dari Kuala Lumpur tadi. Terima kasih Cik Baha. Saya percaya memang TikTok ini akan memainkan satu peranan yang penting untuk mempengaruhi pengundi-pengundi untuk mengundi ahli-ahli politik ataupun sesuatu parti berkenaan ini, kerana kita lihat ini adalah TikTok ini telah menjadi satu wadah mukadimah yang telah diperkenalkan di dalam PRU 15, dan sudah tentu kesinambungan itu masih berlaku di sini, di mana kalau kita lihat sebelum ni di dalam PRU, analisa PRU 15, saya ada menyatakan bahawa TikTok ini tidak mempunyai batasan umur. Kalau kita lihat Twitter ni bawah 29 tahun, Facebook antara 30 ke 50-60 tahun, tetapi TikTok ni dia tidak mempunyai batasan umur. Walaupun kita ada tempias daripada global, iaitu pilihan raya Amerika Syarikat, Filipina, Colombia dan sebagainya, tetapi di dalam pilihan raya ni kita lihat persaingan antara parti-parti politik terhadap penggunaan platform TikTok di sini, iaitu
TikTok ini sekaligus menjadi mukadimah untuk memperkenalkan calon. Jadi TikTok ini tidak mempunyai batasan umur, tidak kira daripada golongan muda, walaupun kita tahu lebih daripada 2 juta bakal mengundi di PRN 6 negeri ini. Ditambahi juga dengan warga emas kerana dia TikTok ini boleh diguna pakai pun di dalam WhatsApp. Jadi dia mempunyai batasan, tiada batasan umur untuk ini. Jadi TikTok ini memainkan peranan yang pertama, memperkenalkan sesuatu calon, apakah aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan di dalam bentuk harian, dan ia adalah satu platform yang senang untuk sampai kepada semua pihak. Satu persoalan yang saya nak kongsikan bersama dengan Dr. Sarah, bila kita cakap tentang platform WhatsApp, kita cakap tentang TikTok, ada yang berpendapat seperti apa yang pemanggil kita Bahar tadi sebutlah, seolah-olah ianya memberi semacam kebebasan kepada tokoh-tokoh politik yang nak bertanding dalam PR nanti ini, menghentam pihak lawan dengan begitu bebas dan meluas. Apakah ini boleh ataupun benar-benar terjadi? Sudah pasti ia sedang berlaku kerana kita melihat kenyataan provokatif berbentuk hasutan, fitnah. Di situlah pentingnya perundangan di situ, di mana dapat mempertahankan hak masing-masing di situ. Tapi kalau kita lihat Tuan Syakawi, dalam keadaan sekarang ini, perkembangan teknologi ini tidak boleh kita helak di dalam hujahan politik. Ini kerana Malaysia ni kalau mengikut World Internet Statistic Record, dalam populasi kita dalam 34 juta, hampir 30 juta rakyat kita menggunakan internet, menggunakan smart telefon. Jadi ini menunjukkan bahawa 4 juta tu yang tidak menggunakan itu adalah mungkin warga emas ataupun kanak-kanak di bawah 15 tahun, dan kita boleh lihat sejauh manakah aktifnya penggunaan TikTok ini di dalam PRN ini kali ini. Jadi saya melihat ia lebih kepada satu persaingan antara parti-parti politik seperti yang saya katakan tadi ya. Parti Perikatan Nasional memperkenalkan TikTok di PRU 15 yang menjadikan mereka lebih popular, dan hari ini semua parti-parti lain menggunakan platform yang sama. Jadi ia sekaligus memberikan satu wadah untuk membuat pengundi-pengundi pada hari ini untuk membuat perbandingan. Betul. Membuat penyelidikan dan juga dapat memperbandingkan manifesto-manifesto dalam keadaan yang singkat dan juga cepat. Bila you sebut tentang manifesto, tadi saya lontarkan soalan sebelum kita berehat. Jadi saya nak dapatkan respon daripada Dr. Muhammad Azwan. Ingat lagi tak soalan itu? Ya, manifesto. Manifesto dan juga kempen mana yang lebih berkesan. Jika dilihat sebelum ini, manifesto bagi pandangan saya adalah salah satu petunjuk ataupun indikator yang sangat penting untuk meletakkan kayu ukur sebuah parti itu dalam melaksanakan sesuatu perkara yang telah dimaktubkan untuk dilaksanakan sekiranya menjadi kerajaan. Itu penting sebab itulah menunjukkan adanya iltizam politik, political will, iltizam politik. Dan menerusi kempen ialah untuk menterjemahkan manifesto-manifesto tersebut. Dan kempen adalah salah satu alat untuk memastikan manifesto itu kelihatan realistik untuk dicapai. Kita bercakap tentang ceramah lah. Kita bercakap tentang ceramah. Kita bercakap tentang ceramah. Kita lihat kalau PRU yang 2018, kita lihat bagaimana soal tata kelola, soal rasuah itu begitu galak dijadikan sebagai dibangkitkan untuk menyelamatkan imej negara di peringkat antarabangsa. Dan itu saya lihat berkesan. Dan itu berlakunya perubahan rejim dari segi pemerintahan daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan. Dan ketika itu kita lihat ada semangat baharu untuk meletakkan satu tanda yang lebih baik untuk Malaysia dalam memperagakan tata kelola yang lebih baik. Dan saya lihat ceramah ini sangat penting untuk menjadikan manifesto itu realistik. Tetapi pemimpinnya harus bijak, jangan retorik lah. Itu sangat penting. Satu aspek juga saya dah dapatkan pandangan Dr. Sarah. Bila kita cakap tentang ceramah politik, kita kaitkan dengan apa yang disebut sebagai berkempen secara bermaruah tadi. Kadang-kadang ialah ini memang kita lihat pun secara terbuka bahawa ada ahli-ahli politik yang sedang menjalankan ceramah politik ini tiba-tiba menjadi overexcited, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak seharusnya dikeluarkan.
Apakah itu sebenarnya menjadi daya penarik kepada mereka yang datang untuk mendengar ceramah tersebut? Bukan setakat daya penarik, tetapi boleh dimasukkan dalam TikTok pun sekali. Betul. Jadi sudah tentunya ada impak di sini kalau kita melihat tu. Jadi pasal itulah saya kata sebarang ujahan-ujahan politik yang ditekankan di dalam kempen pilihan raya ini haruslah berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, dan bukan setakat secara retorik politik di situ, tetapi lebih kepada perbahasan yang sihat, perbahasan yang berdasarkan fakta dan bukti, dan juga boleh menunjukkan contoh. Dan sudah pasti ni bila kita bercakap pasal kempen ini, dia lebih banyak kepada soal manifesto. Jadi kita lihat banyak tawaran-tawaran yang diberikan, tetapi lebih elok kalau kita lihat kesinambungan manifesto tu. Kita lihat sebelum ni kita dah ada 2 pilihan raya di dalam 2018. Lepas tu kemudian kita lihat kita mempunyai pilihan raya yang ke-15 dan kemudiannya pula pilihan raya negeri 6 buah negeri. Jadi kita boleh lihat ya kesinambungan manifesto mereka, iaitu terhadap setiap sektor masyarakat. Setakat apa yang telah dilakukan untuk wanita tunggal, setakat apa yang telah dilakukan terhadap belia. Jadi kalau kita boleh think out of box tu, kita boleh tengok kesinambungan daripada zaman COVID, pasca COVID dan sehingga sekarang. Yang mana kita tak nak ada manifesto ini tidak dapat dilaksanakan, ditambahi dengan manifesto yang baru. Jadi perkara itu adalah sangat penting, di mana saya rasa kita dalam fasa pemulihan. Jadi pemulihan tu perlulah berkaitan dengan manifesto sebelum ini yang telah dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan dan kesinambungannya. Itu yang penting dalam kempen pilihan raya yang kita hendak melihat, dan elakkan kenyataan berbentuk provokatif, berbentuk hasutan, berbentuk fitnah, kerana kita mempunyai banyak bahan media sosial, banyak platform media sosial yang senang boleh capture perkara itu dan boleh dijadikan juga bahan kempen politik. Okey, saya nak kembali semula kepada persoalan yang ingin saya kongsikan sebelum kita berehat, Dr. Muhammad Azwan. Saya bertanya tentang mana lebih berkesan, mana lebih efektif bila kita bercakap di antara manifesto dengan kempen-kempen yang dilakukan ataupun ceramah-ceramah yang dilakukan secara fizikal. Sudah tentu ceramah lah. Ceramah itu lebih berkesan. Cuma tu saya kata tadi, pemimpin yang berceramah tu harus bijak untuk menjadikan manifesto itu realistik. You sebut tadi tentang retorik politik yang kadang-kadang disampaikan oleh penceramah politik ini. Apa yang dimaksudkan dengan retorik politik itu sebenarnya? Retorik politik ini bermaksudnya apabila berkata sesuatu itu ia adalah satu kenyataan politik yang mungkin sudah diketahui. Sudah diketahui dan apa gunanya lagi? So harus ada sesuatu yang boleh membangkitkan minda rakyat. Dalam konteks kalau selepas kita lihatlah selepas PRU yang ke-15 ini, dalam PRN yang baru ini, saya nampak perlunya ada satu, bila berceramah tu perlu ada satu hujah-hujah politik ataupun hujah-hujah untuk meyakinkan budi hati rakyat itu, keyakinan rakyat itu, supaya lebih faham tentang politik yang bagaimana hendak dibawa. Politik yang memartabatkan rakyat. Politik yang mengangkat supaya tidak ada lagi kesenjangan sosial. Bukannya soal yang seperti Dr. Sarah bagi tahu tadi, hasutan. Itu dah terlalu ke belakang sangat. Zaman belakang sangat. Should be ceramah, antara manifesto dan ceramah itulah sepatutnya menjadi medan sepatutnya. Yang mendekatkan calon dengan pengundi. Tapi janganlah menggunakan ceramah itu sebagai platform pula untuk membenci. Adanya politik kebencian, politik di situ. Itu sudah pastinya di luar. Kita perlu keluar daripada norma begini. Jangan ulang lagi lah kesilapan yang lalu dalam politik yang lepas. Okey, ada satu lagi pemanggil di talian kita sekarang ini. Adam dari Negeri Sembilan, saya difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Adam. Waalaikumsalam, Tuan Syakawi. Ya, saya. Okey, ni tajuk yang memang menarik lah. Bahang PRN sekarang tengah berlaku kan. Kita bercakap tentang apa tu, maruah PRN negeri dan juga soal maruah. Saya ada 2 soalan. Soalan saya pertama berkait juga rapat tadi, ada disentuh oleh salah seorang panel tadi berkaitan tentang cara berkempen oleh ahli-ahli politik
saya lihat, saya memerhati dan saya mendengar khususnya di media sosial sebab dirakamkan secara live kan. Saya melihat walau tidak kira di pihak kerajaan atau pembangkang, kedua-dua pemimpin menggunakan sentimen-sentimen banyak ucapan-ucapan memburukkan satu pihak lain. Yang saya kira itu seolah-olah macam satu politik lapuk dah lah. Jadi sekiranya kaedah yang sama masih teruskan dengan elemen khususnya pihak kerajaan lah kerana melaungkan Malaysia Madani kan, dan juga reformasi itu, sekiranya ia masih diteruskan dan tidak berubah, adakah ianya secara tidak langsung akan memberi tamparan kepada minat orang muda terhadap politik negara? Itu yang pertama. Soalan kedua, saya melihat khusus ketika pilihan raya, kewujudan cyber trooper semakin banyak di media sosial. Soal ini mungkin sesuai kepada salah seorang panel yang pakar dalam bidang media sosial ini. Dengan kewujudan cyber trooper ini, ia membawa naratif sosial media itu kepada rasa benci dan saling berbalah-balah antara satu sama lain. Adakah perlu untuk negara kita, untuk keterhadapan selepas ini, kita barangkali mewujudkan akta tertentu supaya tidak ada lagi akaun-akaun yang dimanipulasi atau ditunggang di sebalik nama pemilik orang lain, daripada mereka ini menjalankan aktiviti-aktiviti seperti cyber trooper ni yang, yalah, kalau kita baca tu kan, elok-elok nak buka media sosial untuk relax, happy, baca pula komen-komen yang menyakitkan hati dan lihat perpecahan yang berlaku. Dalam konteks ini bagaimana? Okey. Menarik. Terima kasih banyak-banyak Adam dari Negeri Sembilan. Tak tahulah siapa yang nak bagi respon dulu tentang apa yang dibagikan oleh Adam. Sebelum saya menjawab, saya nak menjawab soalan Adam. Tapi sebelum saya nak menjawab soalan, saya rasa tidak adil tak meraihkan soalan Cik Bahar tadi. Cik Bahar saya kan Cik Bahar tadi. Silakan. Berkenaan dengan adakah isu-isu yang digunakan dalam politik itu boleh meraihkan sukan sama ada secara individu itu ataupun secara parti itu, secara gabungan itu sendiri. Kalau kita lihat daripada penjelasan tokoh sosiologi di Jerman itu, Ulrich Beck, berkaitan saya kata di masyarakat berisiko, dalam bukunya Re-Society Towards a New Modernity, menjelaskan bahawa setiap dalam persekitaran politik itu pastinya ada kumpulan-kumpulan cuba meningkatkan, cuba membangkitkan soal insecurities, membangkitkan soal-soal yang jangan ni, dia takut ni, dia menimbulkan, dan itulah menjurus kepada soal kebimbangan masyarakat yang mungkin bersifat pseudo ataupun palsu, sedangkan benda itu sebenarnya tidak berlaku pun. Contoh, saya bagi contoh, ni beras naik ni, ni toke Cina lah punya pasal ni, ada salah pula kat orang lain pula. Itu menimbulkan rasa insecurities, dan keadaan inilah menjadi sentimen-sentimen dalam kempen ceramah. Sebab itu saya kata sentimen ni kalau berjaya dibuat oleh beberapa tokoh-tokoh yang populis yang saya katakan tadi, habis. Pasti akan menambat hati rakyat. Benda ni ialah isu yang dekat dengan rakyat. Betul. So sebab itu saya kata perlunya ada prevention, khususnya dalam kesedaran politik. Itu pentingnya pendidikan politik. Okey, itu saja. Mungkin Dr. Sarah cuba jawab apa yang dibangkitkan oleh Adam tadi. Okey, terima kasih Encik Adam. Kalau kita lihat dari segi isu-isu yang dimainkan oleh setiap parti politik ini, kalau kita lihat, saya rasa ia lebih perlu ke arah soal membangunkan kesejahteraan rakyat. Apakah masalah-masalah ketiga ini yang sedang kita hadapi dari segi tahap kebajikan rakyat dan juga keadaan ekonomi semasa yang mana yang itu yang harus diberikan jaminan pendekatan oleh parti yang bakal lead di dalam 6 pilihan raya negeri ini. Dan kalau kita lihat unsur-unsur elemen-elemen yang menuduh satu pihak yang lain dan provokatif ni, kalau kita lihat perkara ni sudah pun lama wujud di dalam politik negara kita. Politik ni politik lama, style politik lama, iaitu menggunakan ceramah untuk kita memberikan pendedahan dan juga penerangan dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan perkembangan teknologi yang semasa, walaupun kita adaptasikan perkara itu di dalam bentuk platform-platform media sosial, dia ke satu tahap boleh mempengaruhi pengundi, tetapi makin lama ledakkan maklumat yang berlaku disebabkan oleh hasut mengasut ataupun berbentuk provokatif, ia akan membuatkan satu perkara yang masyarakat letih dengan politik seumpama itu. Jadi mereka lebih mahu melihat apakah perubahan yang dapat dilihat di dalam sektor-sektor masyarakat. Itu perkara pertama. Yang kedua ini dari segi
kemunculan cyber trooper ni, kita masih bersyukur kerana di Malaysia ni kita ada cyber trooper, tapi kalau kita lihat di Amerika Syarikat, dia lebih kepada laman web hoax yang kita tidak tahu siapa yang kendalikan laman-laman web berkenaan yang mengeluarkan sumber-sumber kedua. Jadi di sini cyber trooper ni memainkan peranan yang penting di dalam politik negara kita, yang mana mereka membawa agenda politik masing-masing, tetapi agenda itu kalau lebih kepada agenda yang berunsurkan sehat, yang berunsurkan yang boleh mengangkat perbahasan hujahan yang sehat dari segi manifesto umpamanya, itu adalah lebih baik. Jadi kalau kita lihat ni, kita berada di dalam satu fasa politik persaingan yang mana semua pihak ingin mendapatkan tempuan pada masa ini, tetapi perkara utama yang perlu kita fikirkan di sini sebagai pengundi-pengundi adalah parti mana yang menjaga kebajikan rakyat. Perkara-perkara asas yang dapat dapat dipertambahbaikkan lagi, yang mana dari segi soal kebajikan kita, well-being kita, dan pada masa yang sama pembangunan sosioekonomi kita di dalam fasa pemulihan ini. Jadi saya percaya bahawa kalau kita undang-undang Malaysia sedia ada, memang pun sudah ada dari segi akta hasutan, akta fitnah dan sebagainya, dan kita tidak memerlukan lagi akta yang baru, sebab akta yang sedia ada, MC pun sudah memadai untuk kita mengambil tindakan terhadap sesiapa pun kalau perkara itu menyentuh 3R umpamanya. Tetapi sebagai pengundi, kita mengambil intipati apa yang dibahaskan, tetapi kalau benda itu lebih kepada pembangunan sosioekonomi dan kesejahteraan rakyat, yang tu kita ambil. Jadi ledakan maklumat ini adalah satu yang kita tidak boleh dikawal, sebab itu adalah convergence teknologi yang sedang berlaku dalam keadaan ini. Hari ini TikTok, mungkin di masa akan datang kita tak tahu platform mana, tetapi yang mana kita dapat manfaat, yang itu kita ambil. Zaman yang paling sibuk kepada cyber troopers lah. Saya pernah dulu Tuan Syekawi, bila saya membuat pemantauan tahun 2008, pilihan raya itu lebih kepada pilihan raya blok. 2013 menggunakan pelbagai platform media sosial. 2018 adalah lebih kepada Facebook. Dan 2022 ni TikTok. Jadi macam-macam platform yang kita dapat lihat di dalam ni. Tetapi yang penting adalah ia mendedahkanlah figura politik negara kita, apa ujahan-ujahan mereka, apakah stand mereka di dalam sesuatu isu tu. Itu yang kita ingin lihat. Betul. Okey, kita nak beralih sedikit Dr. Muhammad Azwan. Kita tahu pilihan raya negeri melibatkan 6 negeri, dan setiap negeri itu mempunyai perbezaan isu sebenarnya yang ingin diketengahkan. Kita banding di antara Selangor mungkin berbeza bila kita bercakap tentang kempen-kempen yang berlangsung di Kelantan ataupun di Terengganu misalnya, ataupun di Kedah misalnya. Jadi bagaimana kita nak menilai dan menyesuaikan dengan situasi semasa, apa isu-isu yang akan dimainkan di Selangor berbeza dengan apa isu yang akan dibangkitkan ataupun dimainkan oleh penceramah-penceramah politik di Kelantan ataupun di Terengganu itu. Pada pandangan Tuan. Masih Tuan soalan tersebut. Di Selangor kita tahu isu di Selangor itu lebih bersifat kompleks. Kita tahu Selangor adalah sebuah negeri yang maju. So ia lebih ke soalnya, isunya lebih kepada kesenjangan sosial, bukan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan sosial dari segi mungkin dari segi perumahan yang lebih berkualiti, persekitaran keluarga yang lebih baik. Lepas tu mengangkat martabat wanita. Kita lihat kemajuan banyak didominasi oleh lelaki. Kita mengangkat martabat wanita. Saya terlibat sebagai ahli jawatan kuasa PRU, ahli jawatan kuasa PRU wanita di PRU 15 di kalangan ahli wanita, dan mereka cukup tegas, berprinsip dalam soal tentang peratusan wanita itu di negeri Selangor itu perlu diberi perhatian apabila melibatkan kepimpinan dari segi pencalonan, kepimpinan dan juga lain-lain. Itu soal di negeri Selangor. Kalau di negeri Kelantan itu kita lihat isunya lebih kepada soal pembangunan. Contohnya air. Kalau kita lihat di TikTok, banyak soalnya memainkan isu-isu tentang soal air, tentang air, tahap kebersihan air, kualiti air bersih, dan soal lagi satu pengurusan yang lebih bersifat cekap dan berkesan, khususnya melibatkan dana kerajaan negeri dan juga lain-lain. Kalau di Terengganu pun hampir lebih kurang sama juga dah. Begitu juga di negeri Kedah. Soal tentang soal pembangunan, development. So
apa yang saya nampak untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa itu, saya nampak di sini yang lebih dekat kalau penceramah politik lah untuk bawa sesuatu yang lebih melekat dekat hati nurani rakyat, ialah soal yang paling senang ialah governance, tadbir urus. Ya, betul. Clear tadbir urus, all this bukanlah all lah, tapi sekurang-kurangnya boleh meminimumkan isu-isu tentang pembangunan di negeri-negeri, hampir ke semua negeri lah. So tadbir urus bukan soal di negeri maju saja, bahkan di negeri yang mungkin dalam keadaan untuk membangun juga. Dr. Sarah, satu isu juga yang menjadi perhatian banyak pihak lah. Kita faham bahawa setiap kali adanya pilihan raya, tak kira lah sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya negeri sendiri, pelbagai janji-janji yang dilontarkan oleh pelbagai parti-parti politik, pelbagai tokoh-tokoh politik sebenarnya. Tetapi risiko yang ada di sini adalah kesekiranya mereka menang tetapi gagal untuk menunaikan janji-janji yang telah dikeluarkan. Apakah itu juga akan memberi kesan ataupun impak yang cukup negatif sebenarnya kepada parti-parti berkenaan? Ya, sudah pasti ia akan memberikan satu impak yang tidak begitu baik, ya, kerana kadang-kadang kita lihat manifesto itu terlalu panjang, tetapi soal mereka sama ada mereka dapat tak menyempurnakan manifesto berkenaan dalam tempoh. Ada kayu ukur yang menggunakan 100 hari pertama dan juga kayu ukur setahun, apakah perkembangan-perkembangan yang telah dibuat. Tetapi dalam keadaan sekarang ni yang kalau kita lihat, ya, kita mempunyai parti-parti, okey, gabungan-gabungan ni, jadi kita boleh melihat, jangan kita overlook ataupun terlepas pandang terhadap manifesto-manifesto yang telah dibuat oleh mereka, tetapi kalau boleh kita boleh buat perbandingan. Perbandingan seperti yang saya katakan tadi, ada tak kesinambungan berlaku di dalam sektor masyarakat berkenaan? Adakah perkara ini perkara baru, belum diadaptasi lagi, tetapi dimulakan dengan satu idea yang baru. Jadi perkara ini perlu kita teliti dengan betul-betul sama ada soal pelaksanaan ini, kerana ia bakal memberikan satu persepsi yang buruk, kerana ia akan memberikan satu gambaran bahawa parti politik berkenaan hanya menggunakan janji-janji kosong dan tidak dapat mampu melaksanakan janji-janji itu. Jadi kita harus menilai manifesto-manifesto yang telah ditersenaraikan. Kadang-kadang kita lihat manifesto terlalu panjang, buku terlalu tebal, tetapi soal aplikasi itu, soal pelaksanaan, soal implementasi itu, berapa masa yang mereka akan ambil untuk mereka paling tidak menjalankan kerangka kerja pada 100 hari pertama. Jadi perkara itu perlulah kita cuba elakkan. Jadi apa saya nasihatkan kepada pengundi-pengundi pada hari ini adalah kita boleh buat perbandingan, ya, perbandingan sebelum ini, bagaimana parti ini telah menjalankan kerajaan, sebelum ini parti ini. Jadi kita sudah melalui episod pertukaran pelbagai kerajaan. Jadi kita boleh buat perbandingan. Sepatutnya kita dah arif dah dari segi setiap sektor. Belia setakat ni bagaimana, wanita tunggal setakat ni bagaimana pemberian bantuan untuk mereka, dan bagaimana untuk golongan B40. Bagai itu setiap sektor-sektor tu berbalik pada apa yang doktor katakan tadi, mengikut negeri, ya. Kita kena pastikan manifesto itu tally dengan isu-isu bersesuaian dengan isu-isu bersesuaian dengan setiap negeri itu. Itu yang akan menambah perhatian minda pengundi-pengundi untuk mengundi calon berkenaan. Jadi perkara itu perlulah kita ambil kira secara teliti, dan satu manifesto yang dapat direalisasikan, walk the talk. Okey, tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa, begitu pantas berlalu sebenarnya. Mungkin apa lagi yang Dr. Muhammad Azwan ingin sampaikan bila kita bercakap tentang pilihan raya 6 negeri ini berkempen secara bermaruah ini. Okey. Kita tahu sekarang kita berhadapan dengan pelbagai risiko, cabaran dan juga risiko yang perlu kita hadapi, dan kita perlu berani. Dalam masa yang sama, kita nak membina peradaban. Proses membina peradaban seperti Malaysia Madani yang dibawa oleh gagasan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa, dan juga ekonomi madani yang baru diluncurkan sebelum ini. Dan juga satu lagi adalah plan peralihan tenaga boleh baru. Saya nampak ada visi yang jelas di situ. Ini saya nampak ada satu kekuatan yang mungkin boleh dipegang oleh semua rakyat, oleh semua tanpa mengira bangsa, cross sama ada bangsa ke agama ke, melihat ini sebagai satu kepentingan. Dalam soal ini boleh digunakan oleh
pelbagai parti-parti politik untuk kita melihat satu kepentingan di mana nak membina satu peradaban yang lebih baik untuk negara dan kemajuan yang memajukan minda rakyat. Sebab itu saya ringkaskan di sini ialah untuk kempen secara bermaruah dalam tempoh menuju ke peti undi 12 Ogos ada 6 yang perlu lihat. Pertamanya, kempen yang perlu ada dalam kempen ya. Pertamanya perlu adanya nilai budidaya. Iaitu manifestonya itu harus direalisasikan. Harus sustainable, mampan. Itu yang paling penting sekali. Keduanya ada hati budi. Iaitu keyakinan. Hati budi, keyakinan. Maksudnya meningkatkan keyakinan rakyat tentang politik itu penting untuk menjaga hak. Tetapi jangan sampai lari daripada norma yang sepatutnya. Ketiganya, akal budi. Harusnya ceramah itu ada meningkatkan ilmu rakyat, minda rakyat, majukan kepada rakyat. Jangan membodohkan rakyat. Itu yang paling tidak boleh berlaku lah dalam keadaan sekarang. Yang keempatnya adalah budi pekerti. Kita sebagai pemimpin harus tonjolkan nilai kita. Seorang pemimpin yang baik untuk membawa sesuatu lonjakan yang lebih bagus. Yang kelima ialah budi bahasa. Jagalah budi bahasa apabila berceramah. Jangan menghasut, jangan mencaci, jangan mengherdik. Kita ni manusia. Ketiga, yang terakhir, yang keenam, budi bicara. Apabila kita memainkan sesuatu isu, fikir jugalah sensitivity. Dan itu semua adalah soal budiman. Tak adil kalau saya tak bagi masa sekurang-kurangnya 1 minit kepada Dr. Sarah untuk menyatakan harapan. Kalau tadi doktor telah bercakap tentang peradaban dan juga budi, saya lebih kepada soal literasi politik dan juga media ya. Dan kalau kita lihat di dalam PRN kali ini terlalu banyak sangat platform-platform yang telah diguna pakai, khususnya TikTok ya, untuk kita mengenali calon, aktiviti-aktiviti yang mereka jalankan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama saya rasa ia tidak berbentuk satu orientasi juga, tetapi pada masa yang sama turun padang dan juga bertemu dengan rakyat dan juga dapat exchange, berkongsi idea dan juga memberikan tumpuan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan berkenaan. Dan pada masa yang sama kepada pengundi-pengundi, kita haruslah mempunyai literasi media di dalam memilih bahan yang sesuai, bahan yang sahih, dan pada masa yang sama cuba kita elakkan penularan berita palsu juga di sini agar kita dapat mengambil satu tindakan yang bijak. Yang paling penting adalah keluar mengundi, kerana itu adalah hak kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, baik. Kita akan berpisah, tapi sebelum kita berpisah dari ruang bicara ini ada hebahan Kembara Riuh edisi Pulau Pinang. Ini sahih sebenarnya macam Dr. Sarah sebut. Okey, sambut bulan kebangsaan di Kembara Riuh edisi Pulau Pinang bermula hari Jumaat dan Sabtu ini 4 dan 5 Ogos. Sertai pelbagai aktiviti menarik di Juru Auto City Seberang Perai di Pulau Pinang. Dan terdapat persembahan-persembahan menarik sebenarnya, dan juga aktiviti-aktiviti seperti pameran seni budaya, bengkel kreatif, kedai pop-up makanan dan juga jualan. Kembara Riuh 2023 dibawa oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui My Creative Ventures. Layari untuk maklumat lanjut, layari Instagram @Riuh in the city untuk makluman lanjut. Jadi itu pengumuman ataupun hebahan yang ingin saya sampaikan kepada anda. Apapun, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita, Dr. Muhammad Azwan Nurul Rahman dan juga Profesor Madya, Dr. Sarah Chinasamy. Saya tak berpuas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi mungkin di program-program yang akan datang kita masih lagi, kalau mereka dibenarkan berkempen 10 hari lagi ada, kita pun sebenarnya juga akan memainkan isu ini dalam masa 10 hari mendatang ini sebelum 12 hari bulan hari pengundian nanti. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.